Itu lagu bunyi gitar yang dipetik berisi filem 3 Abdul tahun 1964 kalau tak silap saya. 64. Filem akhir dia di Jalan Ampas lah. Oh, filem terakhir ya. Madu 3 kalau tak silap saya. Ya. Dan Datuk selepas dah penutupan studio Jalan Ampas tu balik ke Malaysia kemudiannya. Piramli dah balik dulu. Okey. Tapi arwah Piramli ni sebelum studio Jalan Ampas ditutup, dia dah pindah ke Kuala Lumpur tahun 64. Okey. Tahun 67 studio Jalan Ampas ditutup. Jadi seolah-olah macam dia tahu. Tapi sebenarnya begini, ada cerita dia lah tersendiri. Dulu kita buat Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Alibaba dan juga Seniman. Kita ada lagi satu Bujang Lapuk kita nak buat dulu kat Singapura, tapi tak jadi. Tak sempat Tak sempat, bukan tak sempat. Ada masalahnya. Iaitu Bujang Lapuk ke Hong Kong. Tak sempat tak sempat. Bukan tak sempat lah, ada krisis sikit lah dengan persatuan dengan Union. Ketika tu Union di Singapura cukup kuat dulu lah. Jadi saya, Sudin dan arwah Piramli memang dah setuju untuk pergilah. Tapi sayangnya Yahya bila pihak Union masuk campur, maka benda ni tak jadi pergilah pasal clash sikit tentang harga allowance kita lah. Jadi waktu itu yang salah satu yang saya fikir lah, Piramli rasa macam kecewa sikit lah. Sebab dia bila dah kata tak jadi pergi tu, dia menung aja lah. Sebab itulah satu peluang dia. Tapi walau macam mana pun kita bertiga ni bersyukurlah. Walaupun kita tak ada pergi, tapi kita di offer untuk pergi. Jadi kita rasa bangga sikit lah. Kita di offer, bukan kita minta. Benda ni dia sendiri panggil. Begitulah dulu keadaannya. Dan ada lagi benda lain yang Piramli rasa tidak setuju, maka dia pindah ke Kuala Lumpur pada 16 hari bulan 6 kalau tak silap saya. Lebih kurang tahun 64 dia pindah ke Kuala Lumpur. Jadi bila dia pindah ke Kuala Lumpur, kita kat Singapura teruskan usaha kita sendirilah. Tapi sayangnya bila dia pergi kat Kuala Lumpur, dia tak dapat apa yang dia mahukan seperti mana apa yang dia buat di Singapura. Di Singapura dia sendiri pihak majikan sendiri memberitahu kepada pihak studio apa yang Piramli nak bagi. Dan zaman itu Piramli bila mengarah satu filem, Shaw Brothers bayar lebih kurang 30,000 wang dulu. Tapi mesti siapkan satu filem itu dalam masa 3 bulan. Begitu. Tapi Piramli tak pernah siapkan 3 bulan. Mesti lebih. Jadi makin terlebih itu dia dapat kurang. Tapi bagi beliau bukan soal keuangan, tapi kualiti filem tu. Sebab itu pada dia, seni aku bukan untuk uang, tapi seni aku untuk masyarakat. Itu yang dipegang sampai dia meninggal. Jadi memang betul sampai sekarang filem dia tu masih relevan sampai anak-anak kecil 4 tahun berdengar dengan Piramli. Kalau kita sebut budak Tengku Abdul Rahman, dia orang tak tahu, tapi Piramli tu tahu. Okey Datuk, berbaki lebih kurang seminit lebih lagi ni. Mungkin sedikit ucapan untuk penggemar anda, silakan. Saya atas nama Datuk Haji Sata mengucapkan terima kasih kepada semua filem Melayu. Walau macam mana pun, oleh kerana perkembangan filem Melayu kita sekarang sudah nampak majunya. Jadi saya harap dapatlah semua peminat filem Melayu, bukan anak muda saja lah, kalau boleh pihak-pihak yang sudah berumur seperti saya, nontonlah filem Melayu. Walaupun macam mana pun kita kena sokong seperti mana orang India kalau ada filem India, dia orang mesti tengok juga. Jadi kita harapkan beginilah. Jadi supaya filem Melayu kita akan terus maju. Seperti mana filem-filem Melayu kita hitam putih dulu. Bukan itu sajalah, saya harapkan filem Melayu sekarang ni akan dapat mengatasi filem-filem yang lain. Kerana zaman ini pelakon-pelakon dan pengapa kita ni banyak menghadapi saingan dari luar. Jadi kita kena buat satu benda tu biarlah standing dengan kau tak dapat 100%, dapat 80 pun dah sudah kena. Datuk lihat agaknya sedikit Datuk lihat situasi industri perfilman tempatan sekarang ni bagaimana agaknya Macam mana? Industri perfilman tempatan sekarang. Ada saya dapat tahu jugalah lebih kurang daripada Pinas, ada yang filem dapat sambutan baik, dan boleh dikatakan kalau dalam 100 lah umpamanya, 10 ataupun 20 dapat sambutan baik, yang 80 tu kurang sikit-sikit lah. Yang baru-baru ni saya dengar pula satu filem yang baru ditayangkan tu amat mengecewakan sekali sambutan dia Jadi, walaupun bagus ke orang tu pun terkenal kan. Jadi
buat filem sekarang, zaman saya buat dulu baru 120,000, 100,000 buat satu filem kan. Sekarang buat satu filem dah berjuta ya. Jadi sambutan pula sekarang ni sudah berbeza dari dulu. Dulu panggung boleh isi sampai 800,000 orang. Sekarang punya panggung cuma 300 orang. Jadi kekurangan dia tu. Tiket pula tinggi sekarang. Zaman-zaman saya dulu pun cuma 60 mesin, paling tinggi RM1. Okey Datuk, kami di Radio Besar Selangor FM, khususnya Musi Ruangan Jenayah Ikon ni mengucapkan jutaan terima kasih juga kerana berpeluang untuk bertemu dengan salah seorang bujang lapuk. Terima kasih. Selalu saya tonton dekat TV kan. Hari ni susuk dia berada kat depan saya. Dan terima kasih Datuk di atas kesudian bersama dengan kami. Jaga diri, kesihatan baik-baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program Jendela Ikon itu tadi telah dibawakan terus kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.